dengan apa yang kita makan pagi tadi dengan badan kita. Okey, kesihatan usus. Okey, ni semua nampak Okey, kesihatan usus. Apa yang penting? Okey, melalui sesi santai-santai hari ini, saya akan bercerita sedikit, tak ambil masa lama, sekurang-kurangnya at least 15 hingga 20 minit untuk bercerita tentang kesihatan kita. Beberapa topik tentang, hari ini saya akan buat tentang usus. Mungkin minggu depan atau minggu berikutnya kita bercakap tentang hypertension, diabetes, tapi tak banyaklah. Pasal kita nak bersantai-santai. Ini bukan syarahan atau ini bukan kelas. Ini cuma nak kita tambahkan pengetahuan kita. Okey. Okey, berkaitan dengan kesihatan usus ni, apa yang kita nampak tentang usus kita ni? Okey. Biasanya tabiat pemakanan kita. Kita daripada kecil, mungkin awal-awal tu kita tak tahu, kita diberi makan oleh mak bapak kita, apa yang diberi makan, kita masuk. Kadang-kadang mak bapak kita tak bagi sayur, mungkin lepas tu, mungkin 2 tahun, 3 tahun, kita tak rasa nak makan sayur. Itu yang kadang-kadang pesakit datang ke klinik saya, kata, doktor, macam anak saya ni tak makan sayur, macam mana? Mungkin besar kemungkinan saya rasa itu adalah salah ibu bapa. Kita tak boleh salahkan anak kenapa dia tak ambil makan sayur. Okey. Berkaitan dengan tabiat pemakanan kita ni, ia refleks kepada industri pengeluaran makanan dan juga tentang tabiat pengambilan makanan. Dan berdasarkan kepada yang belah kiri kita ni, berdasarkan kepada pengeluaran makanan ni, itu yang terhasilnya apa yang kita dapat sekarang ni. Kalau kita dapat kencing manis atau darah tinggi, sakit jantung, itu adalah salah kita. Kita jangan salahkan syarikat pengeluar makanan pasal mereka respon kepada apa yang demand kita minta. Okey, berdasarkan kepada itu kita tengok pada skrin belah kanan kata kita, tabiat makanan ni juga relate berkait rapat dengan kesihatan kita, persekitaran kita dan sosial ekonomi. Okey, dan semuanya berkait dengan apa yang kita makan. Dan ada sebelum ni saya memberkatakan kita adalah doktor kepada badan kita. Kerana kita yang tahu rasa apa kita rasa sakit, kita rasa sihat, okey, bergantung kepada tabiat pemakanan kita. Okey, dari sini itu yang keluar bermacam-macam produk dan lately saya rasa dalam 10 hingga 15 tahun yang kebelakangnya ni, makanan suplemen mengambil tempat yang begitu mendadak kepada pasaran ekonomi kita. Pasal apa? Pasal kita kalau kita tengok sejarah-sejarah negeri-negeri maju, semakin maju mereka, semakin usia mereka meningkat dan kita tengok cara pemakanan mereka, apa pengambilan mereka dan role, peranan syarikat pengeluar makanan sampingan atau makanan suplemen ni kepada mereka. Dan itu yang saya katakan tadi, tabiat pemakanan kita refleks pada sosial ekonomi, persekitaran dan kesihatan kita. Okey, berkaitan dengan kesihatan usus, okey, kalau kita tak makan, apa kita akan rasa? Ada respon tak? Kalau katakan tak makan sehari, macam mana kita punya energi? Akan berkurangan. Kita akan rasa letih, lesu. Okey, daripada situ pentingnya usus kita.
Kalau ada siapa kata usus tak penting tu, mungkin dia tak memahami anatomi, bukan anatomi anatomi badan kita. Okey. Kita tengok usus adalah dia punya kata, dia punya barrier antara kesihatan kita dengan pemakanan kita. Jadi usus ni dia yang berperanan penting untuk kita sihat. Bagi mereka yang katakan contoh, katakan mereka yang suka ambil gula contoh. Awal-awal dalam usia remaja, okay, dia selalu minum manis, ambil makanan yang manis-manis dan sebagainya. Dan lepas 5 tahun atau 10 tahun, apa akan jadi kepada individu tersebut? Kemungkinan besar risiko untuk mendapat kencing manis tinggi. Okey, di situ kita tengok peranan usus kita. Okey. Sebagaimana yang saya katakan tadi, usus menentukan kesihatan keseluruhan individu. Kalau individu tu sakit, kita tengok usus dia tak sihat. Okey. Dan usus ni peranan dia macam kalau kita apalah, saya bagi peranan dia lah. Peranan dia memecahkan makanan menjadi nutrien. Okay, itu adalah fungsi usus. Jadi apa yang kita makan dalam bentuk macam burger lah, ayam ke apa, okay, bila kita makan kita kunyah dan masuk ke dalam stomach, dalam perut kita dan diproses dalam usus. Usus ni terbagi kepada dua. Satu usus kecil yang di sekitar ni, dan satu lagi usus besar yang kita nampak macam satu lingkungan ni ya. Okey, bila makanan masuk ke dalam badan, dia dihancurkan, kita kunyah dan masuk kepada usus, dan di situ peranan usus ni dia memecahkan menjadi nutrien-nutrien yang tertentu. Okey, itu peranan pertama. Dan kedua, dinding usus ni akan memudahkan penyerapan nutrien ni ke dalam darah. Itu yang saya katakan tadi, usus ni sebagai orang tengah, okay, antara badan kita dengan makanan di luar tu. Okay. Bila makanan ni telah dihancur dan dijadikan nutrien dan nutrien sebagainya, ia akan diserap ke dalam sistem darah kita. Dan daripada situ sistem tu akan pergi merata badan kita dan berfungsi untuk tenaga, untuk dan sebagainya lah, untuk imunisasi kita dan sebagainya. Itu yang penting usus ni. Dan ketiga, hari ni kita cuma ingat tiga fungsi penting usus. Okey, mencegah molekul asing atau toksik memasuki aliran darah. Okey, macam mana bakteria tu boleh masuk ke dalam badan kita? Okey, dan macam mana ia dapat mencegah usus ni, dinding ni usus, mencegah bakteria tersebut dari memasuki sistem darah kita dan menyebabkan kita sakit. Okey, boleh tak perlu ingat banyak-banyak. Satu yang penting kita ingat, dia memecahkan makanan yang kita makan tu jadi nutrien. Nutrien ni penting untuk badan kita, untuk tenaga, untuk dan sebagainya, fungsi-fungsi lain lah. Okay. Satu. Yang kedua, penyerapan. Usus memain peranan, dia menyerap nutrien ke salur darah. Daripada salur darah tu dia masuk ke sistem badan kita, dia pusing ke otak, ke jantung, ke buah pinggang dan macam-macam lah, ke jari dan sebagainya, untuk tenaga, untuk tisu-tisu kita hidup. Dan ketiga, dia mencegah bakteria atau benda-benda toksik dari masuk ke dalam badan kita. Okey, itu adalah fungsi. Jadi kalau usus kita tak sihat, kita akan dapat penyakit. Okey, secara yang saya katakan tadi,
Kalau usus kita tak sihat, memang jadi penyakit tu akan datang lah. Penyakit yang biasa, yang kita biasa dengar, penyakit seperti diabetes, hypertension, sakit jantung. Okey, orang banyak cakap pasal kolesterol tinggi. Kolesterol ni datang daripada mana? Daripada makanan kita. Penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi disebabkan oleh pemakanan garam yang berlebihan. Okay. Kebanyakan dia disebabkan oleh pemakanan garam yang berlebihan. Okay. Bila makan berlebihan, dia menyebabkan hypertension. Ada bunyi. Okey, apa yang kita perlu buat kalau kita tahu peranan usus dan kita perlu tahu apa yang ada dalam usus kita. Dia bukan satu tiub yang kosong. Dalam badan kita ni penuh dengan, terutama kolon usus kita, penuh dengan bakteria. Dan dinamakan bakteria ni dinamakan microflora. Dia adalah bakteria. Dan bakteria ni ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Okay, yang senang kita ingat, dalam kolon ada bakteria baik dan bakteria jahat. Dia seimbang. Apabila kita sihat, dia seimbang, di mana bakteria baik memain peranan untuk suppress bakteria jahat ni dari menyebabkan kita sakit. Okey, apabila kita sakit, okey, ini menunjukkan yang bakteria jahat dalam badan, macam contoh dia diarrhea, okey, jangkitan kuman, demam dan sebagainya. Dan ini menunjukkan yang usus kita tak sihat, di mana bakteria jahat ni akan naik, akan tinggi berbanding dengan bakteria baik. Okey. Dan kaitan antara usus dengan immune system. Okey, banyak kita dengar pasal immune system. Kita ambil produk-produk kesihatan macam hemohim menyebabkan immune system kita tinggi. Ya. Itu yang memain peranan bakteria yang baik ni, microflora yang baik, dia akan membantu kita menyerap contoh hemohim masuk ke dalam badan kita. Kalau kita sakit, okay, bakteria jahat ni tinggi, okay, menyebabkan penyerapan makanan suplemen yang kita ambil tu akan terberhenti, tersekat. Okay, yang orang kata probiotik. Dan apa peranan probiotik? Itu yang saya katakan tadi. Ia adalah bakteria yang baik dalam usus kita. Okey, bakteria yang menjadikan kita imun kepada penyakit, bakteria yang menolong, membantu kita dari mendapat penyakit, yang membantu kita meningkatkan imun sistem. Jadi bakteria ni memain peranan yang penting dan ia dinamakan, kalau makanan suplemen kita, dinamakan dalam bentuk probiotik. Dan ada satu terminologi prebiotik. Okey, apa beza prebiotik dan probiotik ni? Probiotik adalah bakteria, prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik, makanan kepada bakteria. Contoh prebiotik macam contoh prebiotik, saya pun okey, okey, makanan seperti sayur-sayuran, okay. Mereka memberi makanan kepada bakteria-bakteria baik kita. Okey, berbanding dengan bakteria jahat ni, okay, bakteria ni yang menyebabkan penyakit. Bakteria ni bila dia kuantiti dalam kolon kita tinggi, dia akan menyebabkan bakteria baik, probiotik kita dalam kolon akan rendah dan menyebabkan dominan bakteria jahat ni. Okay, bakteria ni yang menyebabkan kita sakit.
Okay, apabila jadi macam keracunan makanan dan sebagainya, okay, bakteria baik tu telah dimatikan. Okay, saya suka kongsi berapa minit dah. Okay. Dalam masa 5 minit saya nak kongsi tentang tangga kehidupan. Macam mana ia relates kepada usus kita. Okay, semasa kita lahir, okay, daripada kosong, masa kita lahir, selalu usus kita ni adalah sterile. Maksudnya dia tak ada apa-apa bakteria atau apa-apa. Ia dalam kandungan ibu, okay? Dan dalam bayi, usus mereka adalah sterile. Sterile, faham Maksudnya dia tak ada kuman, tak ada apa, tak ada yang menyebabkan penyakit. Okay. Apabila dia lahir saja, mikroflora dalam usus bayi tersebut akan berkembang. Itu yang saya katakan tadi. Apa nama? Individu, mikroflora membentuk individu seseorang. Apabila mikroflora yang berkembang semasa kecil, okay, bakteria-bakteria ni apabila kita ambil antibiotik, benda-benda toksin akan menyebabkan mikroflora, bakteria yang baik ni mati dan ia refleks kepada kita apabila kita berusia nanti. Okey, itu yang ada setengah tu. Ini ada teori ya. Ada setengah tu mengatakan ada yang orang yang mendapat penyakit, orang yang dapat allergic dan sebagainya. Ia refleks daripada pemakanan kita sejak kita lahir. Pasal mikroflora macam juga organ-organ dalam bayi, okey, dia berkembang, dia matang. Tisu-tisu tersebut matang. Sama juga dalam usus, mikroflora, bakteria-bakteria ni dia akan berkembang, dia akan menjadi banyak, okey. Dan dia bergantung kepada diet yang diberi kepada baby tersebut. Okey. Dengan kadar yang berbeza, dia berkembang kolonisasi. Bakteria-bakteria ni berkembang seperti cara kelahiran bayi, cara pemakanan, penggunaan antibiotik, diet dan usia, bilangan bakteria baik dalam badan kita berbeza. Ada yang kalau kita makan benda-benda yang sihat, dia akan tinggi. Tapi bila kita, itu yang saya banyak yang pesakit-pesakit saya yang kurang daripada 2 tahun, saya tak galakkan mereka ambil antibiotik. Pasal antibiotik ni akan membunuh bakteria-bakteria baik kita. Dan bila bakteria ni kurang, ia akan menyebabkan penyakit. Dia akan mendatangkan penyakit. Itu yang saya suka kongsi tangga kehidupan ni. Okay, kita dari sini kita boleh tengok daripada 0 ke 10 tahun perkembangan badan kita, dan dalam masa yang sama kalau kita relate kepada usus, okay, ia juga tengok refleks kepada kesihatan kita. Apabila kita berumur 10 hingga 20 tahun, kita belajar, kita stres. Kadang-kadang kita ambil ubat-ubat, ambil makanan diet yang tak sihat. Okay? Dan apabila kita mula berusia 30 tahun tu, sel-sel badan kita mula tua dalam proses penuaan. Dan ia refleks bila kita berumur 40 tahun, 50 tahun akan datang, sama ada kita sihat ataupun kita tak sihat. Jadi amalan hidup sihat ni, kalau kita boleh amalkan dalam usia 30 ke 40 tahun, itu lebih baik. Pasal dari sini kebanyakan penyakit NCD seperti darah tinggi, kencing manis akan datang kepada pesakit tersebut. Okey, ini kajian sedikit lagi. Kajian berkaitan dengan cara pemakanan kita untuk kesihatan usus. Yang penting masa lahir, ini kita tak boleh kata kepada mereka, kita sebagai ibu bapa, okey, kita kena sedar berkaitan dengan
kesihatan usus anak kita. Okey. Masa kita ni saranan oleh WHO, penyusuan ibu eksklusif penyusuan ibu pada anak yang baru lahir digalakkan selama 6 bulan. Yang pertama itu eksklusif. Okey. Kalau kita orang Melayu memang kita galakkan anak-anak bayi yang baru lahir tu menerima susuan ibu sehingga 6 bulan. Tapi masalah sekarang ni kebanyakan ibu-ibu yang datang ke klinik bagi tahu tak ada masa, susu tak ada dan sebagainya. Bagi alasan, tapi ini adalah satu yang amat-amat mendukacitakan. Pasal apa? Pasal kesihatan, ingat kesihatan bayi itu tersebut bergantung kepada apa yang kita beri masa dia membesar. Terutamanya 6 bulan yang pertama. Ini saranan WHO. Okay. Even dalam Islam pun kita menggalakkan anak bayi menyusu up to 2 tahun. Okay. Okay. Even WHO pun, okay, ini kita boleh dapat dalam website ni. Okay, kanak-kanak yang mendapat susuan ibu dan lepas 6 bulan ke 2 tahun tu digalakkan, masih lagi digalakkan menerima susuan ibu dan dalam masa yang sama makanan seimbang. Okay. Dan kanak-kanak yang ni satu lagi yang ramai yang tak tahu, okay, kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas, okay, sepatutnya dia menerima makanan seimbang sebagaimana orang dewasa. Kadang-kadang mak bapak ni dia bagi anak-anak tu makan benda-benda macam junk food dan sebagainya, dan makanan tak seimbang, sayur tak cukup dan sebagainya. Jadi kita harus ingat umur 2 tahun ke atas mereka perlu menerima makanan seimbang sebagaimana kita sebagai orang dewasa, terutamanya dari segi gula. Gula ni memang kalau kita anak-anak ni kalau nak minum mesti dia akan minum minuman yang manis-manis. Okey, kalau pergi Petronas ke apa, ada Starbucks ke apa ke, yang sekarang ni Life dan sebagainya, minuman tersebut kalau kita rasa memang sangat-sangat manis. Kalau kita minum teh tarik, teh ais ke di kedai-kedai, kalau kita tengok macam mana dia bancuh, okay, banyak mana susu yang digunakan. Susu pun bukan susu yang sihat, susu pekat. Dan mungkin dalam satu cawan tu separuh atau lebih sikit daripada suku akan jangan letak susu. Dan gula tu jangan cakap lah. Kalau air tak manis, kita akan rasa tak sedap dan kita akan rasa orang yang jual tu kedekut. Sama juga garam dan lemak. Jadi kita perlu ingat kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke atas perlu mendapat makanan seimbang sebagaimana kita mendapat makanan kita makan orang dewasa. Okey, yang penting kat sini, okey, probiotik. Atomy ada satu probiotik, betul? Okey, probiotik plus 500 mg. Okey, probiotik plus, betul lah. Okey, apa yang penting? Apa dia probiotik? Dan di mana dia boleh didapati dan apa kandungan tu? Itu kita boleh tengok Atomy punya probiotik. Kita perlu tahu apa kandungan dia, apa bakteria yang ada, yang digunakan dan ia sesuai untuk siapa. Okey. Okey, Caroline, ada apa-apa soalan? Terima kasih Dr. Tajul. Mereka tanya boleh tak kuat sikit sebab tak dengar, ada yang dengar. Tak apa ada. And then ada banyak soalan juga. Pertama ialah Encik Ilhami, dia cakap kawan saya dah buat enogram dan ada 3 saluran tersumbat masing-masing 90%, 75% dan 70%. Angiogram.
Angiogram. Dan dia dah dijadualkan untuk buat bypass surgery pada bulan 8 2021. Jadi dia saya dah suggest dia ambil hemohin 2 sachet setiap hari, nak minta pandangan Dr. Tajul. Okey, berkaitan dengan sakit jantung, hemohim boleh diambil. Tapi dalam masa yang sama, untuk hemohim bertindak dengan lebih berkesan, okay, sebagaimana saya katakan tadi, probiotik, kita perlu ambil probiotik at least bangun pagi sebelum makan kita ambil probiotik, dan makan sarapan dan lepas makan kita ambil hemohim, dan boleh untuk penyakit jantung, elok untuk penyakit jantung. Tapi jangan berhenti dari follow up hospital lah. Sakit jantung ni something yang unpredictable. Kita tak boleh ramalkan. Katakan kita sakit jantung ni dia belah kiri Jangan pasal ada setengah tu dia kata sakit jantung belah kanan. Jantung kita belah kiri. Okey. Apabila kita rasa sakit jantung ni, kalau nampak kalau ada blok atau apa-apa, kita akan rasa sakit di sebelah bawah lengan kita hingga ke situ. Dan kadang-kadang sakit jantung ni dia mirip sakit gastritis, sakit di ulu hati kita. Okay. Jadi kalau katakan mereka yang berusia 40-50 tahun, okay, kena aware, kena berhati-hati dengan simptom-simptom sakit jantung ni. Okay. Sebagaimana yang saya tunjuk tadi, tangga kesihatan bagi mereka yang belum didiagnose penyakit apa-apa, umur 30 ke 40 tahun adalah masa untuk kita berubah. Okay, daripada kalau kita makan benda-benda yang tak berkhasiat, 30 tahun ke atas tu, kita kena tukar cara hidup kita. Amalkan gaya hidup sihat. Okey. Okey, soalan tadi okey ya. Jadi ada soalan yang berikutnya? Soalan seterusnya ialah dari Mario. Ada tak? So, tadi dia punya phone banyak bising, so saya taruh dekat waiting room. Tak tahu dia dah keluar balik tak. Okey, Mario tanya, kalau rasa burning ulu hati dan rasa mual, nak muntah, kadang rasa air pedih shoot ke tekak, adakah dia petanda gastrik yang akan bermula? Sebab dia cakap kadang-kadang dia miss breakfast, tapi yang nampak sangat ialah bila makan berunsur pedas, pada masa itu juga air pedih shoot ke tekak. Tak kira breakfast, lunch atau dinner. Dia cakap, saya sekarang berpantang makanan pedas sebab perut sangat tekak bila air pedih shoot naik. Okey. Umur dia berapa? Encik Mario ada tak dekat sini? Umur ni penting bagi saya. Kalau katakan dia mungkin sudah cabut, saya cek Okeylah, tapi kalau katakan untuk pengetahuan yang lain, okay, berkaitan dengan gastritis dan sebagainya. Untuk pengetahuan, gastritis, gastrik, kalau kita bahasa Melayu kita kata gastrik, tapi dalam terminologi perubatan kita katakan gastritis. TIS tu menunjukkan inflammation, keradangan. Okay. Gastrik ni pun merupakan satu keradangan di ulu keradangan perut. Dan mengikut kata Encik Mario tadi, okay, besar kemungkinan ia adalah tanda-tanda gastritis, tapi dalam peringkat yang agak serius. Okay, yang biasa saya suggest, kalau katakan umur dia 30 tahun ke atas, okay, saya suggest dia buat skop, kita tengok dalam usus dia apa yang terjadi. Pasal kemungkinan bila dia rasa angin macam rasa terkeluar ke mulut, kadang-kadang dia terjadi waktu malam bila kita tidur, kita supine, kita baring, okay,
biasanya konten kandungan dalam usus tu akan terkeluar ke esophagus, salur pemakanan kita. Dan bila keluar tu yang dia terasa nak macam rasa nak muntah, okey, rasa pahit. Dalam kondisi ini mungkin ada satu penyakit hiatus hernia di mana antara usus kita dengan perut, okey, usus dengan perut dia ada satu sphincter, ada satu macam injap untuk mengelakkan kandungan dalam perut tu masuk balik ke dalam salur pernafasan kita. Dan apabila injap ni loose, okey, dinamakan terminologi hiatus hernia, okey, bila dia loose itu yang kandungan gas atau kandungan asid dalam perut tu akan masuk ke salur pernafasan dan kita akan rasa macam nak muntah, rasa pahit, kadang-kadang boleh terkeluar rasa. Okey. Itu kondisi yang agak serius dan perlu pembedahan. Kita nak kena ikatkan sphincter tersebut. Saya mengalami penyakit tersebut dan saya hujung tahun lepas saya buat skop. Nak buat skop ni pun susah bila masuk ke dalam mulut kita, kamera masuk dalam mulut kita, kita akan rasa nak muntah. Okey, bila saya buat skop tu, okey, sphincter saya sudah loose, sudah longgar dan itu menyebabkan kita akan rasa loya, rasa nak muntah. Dan bagi saya cuba untuk mengambil alternatif rawatan alternatif dan saya kaji berkaitan dengan hemohim and probiotik. Okey. Dua produk ni nampak boleh membantu, bukan merawat. Bagi saya ia boleh membantu mengurangkan simptom, boleh mengurangkan proses dan hopefully ia merawat. Hopefully bagi saya pasal apa, kalau ikut hemohim ni proses penyembuhan sel-sel, terutama sel-sel kalau yang gastrik ni, sel-sel usus kita, perut kita, okey, ia dapat menyembuhkan kembali. Faham okey? Dr. Tajul, I think suara awak sudah soft sedikit sebab ada beberapa orang sudah tanya pun. Your speaker dekat mana? Your microphone? Saya pakai komputer. Mungkin kena duduk dekat sikit lah buat sementara waktu. Okey, nampak muka saya besar Okey. Encik Ashadi Hasrizat, Puan Noli okey tak suara dia sekarang? Boleh Dah better kan? Encik Ashadi cakap okey. Hasrizat pun cakap okey. Okey, kalau kata saya pakai mic ni, kalau macam ni okey tak? For me okey lah. Yang lain? Testing. Ashadi cakap better. Okey. Okey. Soalan seterusnya ialah dari Puan Munira Hassan. Dia tanya, berapa cadangan intake untuk probiotik sehari? 1 sachet sehari cukup tak? Atau 2 sachet sehari? Dia juga bertanya, sama ada tak kesan probiotik yang berlebihan dalam badan kita? Kalau makan 2 kali. Apa yang disarankan oleh pengeluar produk, dia ambil 1 sachet sehari. Okay, kalau probiotik ni elok dia ambil awal pagi sebelum makan. Dan untuk kanak-kanak yang saya bagi tahu tadi, kalau kanak-kanak elok ambil probiotik jugalah. Tapi bergantung kepada status kesihatan pesakit tersebut. Faham Kalau untuk just untuk kesihatan kita, untuk orang dewasa, elok ambil 1 sachet pagi sebelum makan. Dan pengambilan berlebihan je,
sebenarnya kita tak tahu berapa banyak bakteria ada dalam badan kita. Kalau ikut bakteria yang baik, okey, kadang-kadang dia dimatikan oleh cara pemakanan kita. Terutamanya antibiotik. Antibiotiknya kalau ambil memang banyak bakteria dalam badan kita akan mati. Dalam masa yang sama dia merawat antibiotik tadi lah saya kata, merawat penyakit kita. Okey, boleh Okey, soalan seterusnya ialah dari Puan Rosina Abdullah Chuang. Dia tanya apakah itu potasium dan apakah pengaruhnya kepada sistem badan kita? Potasium. Pengaruh potasium. Potasium dia ada garam galian dalam sistem badan kita. Berlebihan potasium tak elok. Okey, pengambilan potasium ni kalau ikut dia nak tahu bilangan banyak tak banyak potasium ni, kita kena buat ujian darah. Dan ada setengah penyakit apabila kandungan potasium terlalu tinggi akan menyebabkan efek kepada jantung. Okey. Okey, lepas tu Elna tanya, dia tanya untuk pesakit yang dengan stage 4 colon cancer perlu makan berapa sachet Atomy probiotik? Okey, stage 4 colon cancer. Okey, sebelum tu saya nak tahu dia dirawat di hospital. Okey, kalau Cik Elna ada tak dekat sini? tak apalah. Kalau patient yang mendapat rawatan ada Dia sudah potong dia punya usus, so sekarang dia ada itu stoma lah. So sekarang dia ada stoma, so dia tak ada buat kemo, tapi sudah buat satu set radioterapi. Radioterapi dia buat 25 kali tapi dia sudah stop. So tak ada ubat, sahaja ubat untuk darah tinggi. So sekarang dia tengah makan Himohin, vitamin C dengan probiotik. So I nak tahu sekarang dia makan 1 paket sehari. So I nak tahu kena increase tak dia punya probiotik. Probiotik tu makan elok lah. Satu sachet tak perlu tambah. Pasal apa? Pasal pesakit tersebut telah menjalani rawatan kanser. Okey, sekarang ni apa yang penting adalah untuk badan dia memulihkan badan dia, memulihkan tenaga, memulihkan terutamanya pasien yang kanser ni lebih kepada emosi, okey, lebih kepada pemakanan dia. Elok ambil probiotik sebagaimana yang disarankan, kita tak perlu ambil berlebihan. Okey. Dan satu lagi, kalau dia boleh ambil Himohim lagi baguslah. Okey, ia bagi mencegah, memulihkan, menaikkan kembali imun sistem. Ada pendapat yang menyatakan bahawa kanser berkait rapat dengan sistem imun badan kita. Apabila sistem imun badan kita compromise, macam kata sistem imun kita rendah, contoh sistem imun kita rendah, kanser ni akan pop up, akan muncul. Itu ada setengah pendapat lah mengatakan. Jadi itu yang penting bagi kita untuk mengekalkan sistem imun badan kita. Okay, macam pesakit tadi telah mendapat rawatan dan kebiasaannya mereka yang mendapat kemoterapi, okay, memang akan jadi emosi dia terganggu, tenaga dia lemah dan mereka memerlukan suplemen. Okay. Dan saya perlu katakan sekali lagi produk-produk food supplement ni bukan ubat.
Itu kita kena ingat dalam pemikiran kita, dan ia membantu dari segi ketahanan imun sistem, ketahanan badan kita melawan penyakit. Okey, Balik ada kepada lagi Wan soalan? Roslina tadi, dia Suara cakap okey ya? suami dia dah berlebihan potasium. Apakah makanan yang perlu dikurangkan? Makanan yang perlu dikurangkan. Ya, connection dah. Connection saya kadang-kadang tak stabil. Sekejap. Okey, makanan yang lain sama ada dia mengambil makanan-makanan yang berlebihan. Contoh, saya tak pasti ya. Seperti pisang dan ada sayur-sayur. Itu kena go through balik lah makanan yang menyebabkan potasium tinggi. Tetapi untuk sakit ni, pemantauan potasium dia memang penting. Pengambilan ubat-ubatan yang menyebabkan potasium tinggi perlu dielakkan. Kat sini saya tak pasti, nanti saya akan rujuk balik apa yang menyebabkan potasium tinggi. Okey. Dr. Tajul, saya dapat message cakap your admin, your nama is admin kan, your bandwidth sangat rendah. Itulah. Kadang-kadang sini dia punya connection problem sikit. Okey. Okey, ada satu soalan dari Marani Man. Kita tunggu Dr. Tajul sebentar, dia adjust dia punya internet. Oh, buka pintu. Oh, okey. Okey, ada seorang yang bernama Marani Man. Dia cakap Buase yang sudah dioperate sesuai dengan probiotik atau hemohin. Apa ni? Buase. Buase. Yang sudah surgery. Dua-dua elok. Dua-dua elok, okey. Pasal apa? Pasal yang saya katakan tadi ya. Probiotik elok untuk usus. Okey, ia yang 3 peranan tadi ya, yang saya katakan 3 peranan penting usus ya. Okey. Probiotik ni akan membantu usus memainkan peranan usus. Okey. Apabila kita mengambil hemohim, okey, kita tengok apa fungsi hemohim. Dia untuk tenaga, untuk imun sistem, untuk memulihkan sel-sel, NK dan sebagainya. Jadi pengambilan kombinasi dua ni saling bantu-membantu. Kalau boleh ambil probiotik sebagaimana yang disarankan waktu pagi ya, sebelum makan, dan hemohim lepas makan. Boleh ya? Seterusnya Encik Hasrizat tanya, isteri dia mengandung 5 bulan, ada sembelit, boleh tak mengambil probiotik? Elok. Itu yang saya katakan tadi, peranan probiotik, peranan usus. Okey. Kalau dia mengandung yang tadi? 5 bulan. 5 bulan. Masalah mengandung masalah lain. Okey, bila rahim dalam badan semakin membesar, dia akan tekan salur usus kita lah. Dia akan tekan usus yang menyebabkan kadang-kadang pesakit akan rasa sembelit, susah nak berak. Okey. Untuk pesakit tersebut, okay, jangan, kalau biasanya saya nasihatkan mereka banyakkan makan buah-buahan, benda-benda yang berserat, banyakkan sayur, okay, dan probiotik membantu. Okey. Hi Dr. Tajul, Wee Siong here. Maybe untuk menambah apa yang tanya ya, pregnant moms and all that, I think susu-susu yang di pasaran pun ada mengandungi atau diorang ada menambah probiotik. So in general, I think probiotic is recommended lah for
prenatal dan postnatal. Sebab susu di pasaran pun memang ada mengandungi juga. Ya. Jadi banyak itulah saya dalam presentasi saya yang awal tadi, okay, banyak yang company telah melihat tentang kepentingan food supplement. Ada yang kadang-kadang yang susu ditambahkan probiotik, macam-macam lah. Okay. Boleh ya? Thank you. Terusnya, okey, Encik atau Puan Azima binti Basari tanya, kalau ada batu karang boleh tak makan hemohin? Batu karang. Bagi saya tak ada masalah. Cuma batu karang tu yang perlu dirawat. Tapi hemohin tak boleh merawat batu karang. Pasal apa kita tengok penyakit tu sendiri, macam mana terbentuknya batu karang. Okay, batu karang ni kalau yang kecil, dia ada ubat yang boleh memecahkan, tapi kalau saiz dia kecil. Tapi kalau saiz besar, memang kena buat operation. Ataupun sekarang ni ada laser sound treatment, dia memancarkan supaya batu tu pecah. Tapi dalam masa yang sama, memang kena buat rawatan X-ray dan melihat batu karang tu saiz dia. Dan pengambilan hemohin tak ada masalah. Okey, Puan Noli nak unmute mic dia cakap. Puan Noli nak buka mic kan? Okey. Tak pasti. Dengar? Okey. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, masa 2 minggu awal tu mak saya ambil hemohim. Sebelum ni dia selalu ke toilet sampai 16 kali, 17 kali. Dia akan ulang-ulang sampai berdarah. Lepas dia ambil hemohim dalam masa 2 minggu, okey, dia dah kurang banyak sampai tinggal 3 kali je lah ni. Sebelum ni sampai 16 kali. Tapi selepas saya sarankan dia probiotik, dia jadi balik. Saya apa? Okey, Puan Noli Ya. Okey. Dia umur Puan berapa 65. Okey, 65. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kesihatan individu berlain dari seorang ke seorang. Okey, dengan pengambilan hemohim mungkin proses usus dia respon. Okay, kadang-kadang setengah orang dia tak respon kepada suplemen, tak respon kepada ubat-ubatan. Itu yang saya katakan tadi. Setiap orang berlainan respon dia. Yang biasanya kalau kita cadangkan secara general, pengambilan probiotik, contoh pengambilan probiotik elok untuk sembelit, pengambilan probiotik elok untuk mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti Crohn disease, penyakit usus, elok. Tapi ada setengah tu dia tak respon kepada ubat tersebut ataupun suplemen tersebut, atau tak respon pada pemakanan. Itu yang terjadinya. Dia macam dia tak sesuai lah. Macam saya merawat kadang-kadang saya bagi ubat untuk demam, kadang-kadang ada yang respon makan sebiji elok terus. Ada yang mungkin ambil 3-4 hari yang mungkin ambil. Mungkin mak Puan Noli tak sesuai untuk probiotik. Okey. Jadi so saya suruh dia stop lah untuk probiotik. Berhenti probiotik dan sambung hemohim. Okey, terima kasih doktor. Dr. Tajuk, ada 2 soalan yang kena mengena dengan probiotik tadi. Encik Farid bertanya, boleh tak ambil hemohim, boleh tak ambil hemohim beberapa minit sebelum tidur? Dan kedua, M301A Kedah tanya, boleh tak pesakit arthritis makan hemohim? So 2 soalan tentang hemohim.
Kalau boleh, okay, kalau boleh nak ambil ubat tu janganlah masa kita nak dekat tidur kita ambil ubat ataupun suplemen. Pasal apa? Pasal kalau kita tengok proses usus, okay, kita bagi rehat pada usus. Proses usus, dia ambil masa dalam at least 2 jam untuk memproses apa yang kita makan. Itu yang kadang-kadang yang siapa yang ada gastrik atau yang saya katakan hiatus hernia tadi, okey, sekurang-kurangnya waktu malam tu dia makan 2 jam sebelum tidur. Bagi waktu dia jaga, bagi dia proses badan. Memang usus kita takkan tidur. Kita walaupun kita tidur, mind kita tidur, tapi usus berjalan seperti biasa. 24 jam. Kalau usus ni berhenti, okay, maksudnya besok kita tak nampak dunia ni lah. Okay. Tapi kita bagi usus kita, masa kita sedap, bagi dia rehat, bagi dia proseskan apa yang kita makan. Itu yang saya kata, kalau boleh janganlah 30 minit sebelum nak tidur kita makan. Kesian dekat perut kita dah. Dr. Tajul, we share again. Just to confirm, sembelit is constipation kan? Sembelit constipation. Alright, maybe another product yang boleh bantu sembelit, Atomy ada produk psyllium husk. Oh, ada. Tapi daripada lah, jadi mungkin boleh bantu yang salah sembelit. Dia macam kes sembelit ni pun internet saya ni tak berapa elok. Saya ada tulis ni. Okey. Makanan-makanan bersirat. Okey. Kalau ada Atomy saya tak lain saya tak thank you. Bagi tahu yang berkaitan dengan produk tersebut tadi, apa dia yang Psyllium husk ada dekat yang tadi Psyllium husk. Tapi itu kena order daripada Korea, daripada Mall Korea, psyllium husk. Di sini kita pun ada, di sini ada produk psyllium husk juga kalau di farmasi. Tapi daripada Atomy kita kena order daripada Korea. Okey. Apa-apa yang berkaitan dengan sembelit yang elok, macam produk-produk yang sirat tinggi lah, macam sayur-sayuran dan sebagainya, macam sayur-sayuran pun bergantung kepada macam sembelit. Biasanya kalau buah-buahan saya galakkan mereka makan macam banana, pisang, betik. Mereka lebih tak ada pembentukan najis yang keras. Suara Dr. Tajul macam tak kuat. Actually dia tak stabil. Kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah. Okay, thank you Wisyong. Okay, terima kasih Encik Wee Siong. Kita ada sedikit interaksi di antara Encik Ashdi dengan Prof Muhyiddin sebab jadi baru tanya, doktor, ada tak apa-apa indikator yang kita boleh mengenal pasti usus kita ada masalah? Selain dari boroi macam saya, sebab boroi ni banyak sebab. Dan Prof Muhyiddin bertanya, Ashdi dulu dapat susu ibu tak? Dan Ashdi cakap, Prof, berlebihan kot sebab masa kecil dia gemuk. So tapi ditanya balik tentang usus. Sama ada indikator yang kita boleh identify atau mengenal pasti kalau usus ada masalah. Apakah simptom kan Encik Ashadi? Adakah ini soalan Encik? Nak Dr. Tajul, ada ini sistem ataupun indikator lah yang mengatakan usus kita ni tengah kotor ke, tengah masalah ke, sebab besides pergi check doktor tu mungkin kita tak nak tahu jugalah apa simptom dia. Doktor? Indikator mengatakan usus kita okey tak okey, salah satu dia
salah satu daripada habit bawal kita. Macam berapa gerak kita tandas, berapa, kalau dalam perubatan ni, kalau kita nak tengok Internet berapa doktor tak lag. kami lagging. Tapi sampai okey tak? Itulah saya dengar pun suara pecah-pecah. Nampak you punya apa line tu merah aja. Encik Asyari, saya tengok dia punya okey. Okey, masuk FB masuk FB. Masuk Tidak, FB. saya Sesiapa yang tak jelas boleh masuk ke FB Dr. Tajul boleh berterus. ini Sudah. kita untuk menentukan. Ya, boleh dengar? Hello? Ya, jelas. Indikator yang ini secara kasar, indikator yang nak menentukan sama ada bawel kita ataupun usus kita sihat ke tak sihat. Salah satunya habit kita ke tandas. Okay, kadang-kadang kita makan makanan yang tak elok, macam makanan yang basi, okay? Dan selepas 3-4 jam kita cirit-berit, okay? Itu tunjukkan yang makanan kita makan tak elok, okay? Dan kalau kita sihat, contohlah kalau kita sihat, bowel habit kita normal, kita ke tandas sehari sekali, okay, maksudnya bowel kita sihat. Tapi kalau katakan 3-4 hari sekali, maksudnya bowel kita tak proses makanan seperti mana yang normal, ada masalah. Itu yang terjadinya penyakit-penyakit seperti sembelit. Okay. Kalau yang cerit-berit tu daripada pemakanan kita yang tak, daripada makanan yang basi atau makanan yang telah yang ada bakteria dan sebagainya lah. Okay. Dan indikator lain, kita tengok pada BMI kita lah. Tahu kan BMI, Basal Metabolic Index. Kita ukur pasal apa? Pasal saya katakan ini, pasal apa yang awal-awal tadi, pembentangan saya tadi, apa yang kita makan refleks kepada apa kesihatan kita. Boleh ya, Cik Asyuri? Okey, soalan seterusnya ialah dari Puan Solahiyah. Dia bertanya, ibu menyusu boleh tak mengambil probiotik? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal probiotik ni lebih kepada kesihatan usus. Okay, itu memang penting. Dan ada setengah ubat moden lah. Okay, memang tak digalakkan untuk diambil semasa menyusukan bayi. Pasal apa? Pasal ubat-ubat tersebut menyerap ke dalam sistem darah kita. Okay, tapi probiotik ni dia confine, dia khusus kepada kolon usus kita. Okay, itu yang kita kena tahu. Kadang-kadang kita perlu tahu apa fungsi benda yang kita ambil, apa fungsi suplemen yang kita ambil. Okay, macam contohlah vitamin C. Apa fungsi dia? Maksudnya vitamin C masuk ke dalam badan kita, menyerap ke dalam salur darah dan memain peranan untuk kulit dan sebagainya. Okay. Macam juga Imohim, dia masuk ke dalam badan kita, ke dalam usus, diserap ke sistem pendarahan, sistem darah kita,
dan pergi ke tempat-tempat yang macam untuk immune system dan sebagainya. Okey. Dan probiotik fokus kepada usus. Tadi saya dengar Prof Muhyiddin tanya Ashadi ada ambil susu masa kecil tak? Yang ini kita jangan salahkan Encik Ashadi ya. Pasal apa untuk bayi-bayi, untuk baby-baby yang kecil ya, okay? Bukan dia salah dia orang tak mengambil makanan, tak mengambil makanan yang sihat. Okey, kita kena salahkan ibu bapa. Pasal ibu bapa lah yang memberi makanan kepada baby-baby ni, kepada anak-anak mereka. Doktor. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya satu soalan. Sorry ya. Doktor, saya nak tanya, adakah dalam Atomy ni suplemen yang boleh menghilangkan kegelisahan macam tak boleh nak tidur, macam fikiran terganggu? Bukan saya tanyalah, tapi customer saya tanya. Ada tak dalam Atomy ni suplemen yang boleh menghilangkan kegelisahan? Boleh tu doktor jawab tak? Boleh. Okey, so far yang saya fokus pada health product. Mungkin so far yang boleh mengurangkan stres, Imohim ada kajian menunjukkan yang dia boleh mengurangkan stres kepada pemakan, siapa yang memakan Imohim ya. Jadi Imohim ni sesuai lah untuk mereka yang mengalami stres yang berlebihan. Tapi dia bukan merawat ya. Dia mungkin mengurangkan tindak balas dalam badan, keradangan dan sebagainya. Okey, Cik T yang soal. Okey. Kak Yati, terima kasih doktor ya. Itulah kalau boleh suggest dia ambil Imohim. Boleh ya? Okey. Nanti saya beritahu dia. Okey, terima kasih doktor. Dia dah jadi ahli ke apa? Dia dah jadi ahli. Tapi dia tak tahu. Dia macam tak tahu nak ambil yang mana. Sebab dia kata dia macam gelisah, malam tak boleh nak tidur. Macam tu. Kebiasaannya lah kalau untuk bagi efek Imohim dengan lebih berkesan, saya suggest kepada klien saya lah, biasanya saya akan suggest ambil Imohim, ambil probiotik pagi sebelum makan dan selepas makan ambil Imohim pagi, dan waktu malam lepas makan malam ambil satu lagi Imohim. Okey. Boleh ya? Okey. Nazli Biker Boy sudah tanya 2 kali. Kalau ada penyakit hati kering, boleh tak ambil Imohim? Hati kering? Hati kering, tulis penyakit hati kering. Nazli ada tak dekat sini? Hati kering ni macam hati kering ada. Biasa kita cakap hati kering ni orang yang keras, orang yang tak peduli apa-apa. Dr. Tajul, orang dekat Facebook ni cakap tak jelas lah. Tak jelas Dekat Facebook Live mereka banyak komen. Pasal internet tak berapa elok rasa kan? Mungkin yang mikrofon itu. Sekarang okey? Saya tutup tadi kot mikrofon. Okey, tak apa. Kita tinggal 15 minit. Hati keras tu saya tak pasti ya. Hati kering. Ashadi nak beli mic untuk you. Boleh. Okey. Bagi apa? Prospek yang baik kat saya ke okey lah.
Lepas tu Puan Nunik tanya, dia cakap, doktor, semasa saya dekat Hospital Memorial Tanjung Bunga, saya terjumpa dengan dua orang adik-beradik Cina. Dia cakap kedua-dua berumur lebih kurang 50 tahun, mereka didapati ada kanser payudara kedua-dua. Jadi terus dia tanya mengapa boleh terjadi. Kerana semua saudara dan adik-beradik semua suka makan makanan yang dibakar. Jadi dia tanya kenapa makanan yang dibakar, ni barbecue boleh mendapat kanser. Barbecue lah tu. Okey, berkaitan dengan kanser payudara, kanser ni dia ada faktor risiko. Okey, faktor risiko dia salah satu dia genetik. Itu yang biasanya kalau dekat hospital, doktor banyak tanya kalau ada pesakit yang datang, dia akan tanya sejarah family history. Itu yang pentingnya family history. Kalau family history ni ada sejarah kanser, risiko untuk pesakit tu mendapat kanser tinggi. Satu lagi, ada dua risiko dekat sini. Satu lagi pengambilan makanan yang dibakar, barbecue. Kalau kadang-kadang ini juga merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanser. Okey, sama ada disebabkan oleh pembakaran daripada cakul, kalau digunakan cakul. Okey. Dan itu dua ni merupakan faktor risiko untuk mendapat kanser. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, doktor, saya ada soalan. Sahabat saya, anak dia baru ni doktor diagnosekan kanser limfoma stage 4. Umur dalam 20 tahun, masih remaja perempuan. Saya suggest dia untuk ambil sehari 1 sachet Himohim. Boleh doktor suggestkan berapa sachet dia boleh ambil untuk sehari? Okey, yang eloknya satu pagi, satu petang. Okey. Okey. Satu lagi yang berkaitan dengan kanser limfoma, ketul-ketul di kelenjar. Betul. Okey. Ini memang perlu rawatan follow up dan sentiasa kena follow up di hospital. Pasal banyak yang pesakit, kawan-kawan saya, even yang saya come across dekat hospital, banyak pesakit, bukanlah banyak, ada pesakit yang ambil suplemen tapi dia tak follow up di hospital. Itu bahaya pasal ada yang satu kes tu, dia datang hospital, dia buat rawatan, separuh rawatan, lepas tu dia ambil suplemen, bukan Himohim lah, ambil suplemen lain. Okay, dia berhenti follow up di hospital. 6 bulan lepas tu dia datang balik di kecemasan, tak sedar diri, dan kita tengok tahap dia dah teruk. Itu kalau katakan pesakit yang ada, yang dia telah didiagnose kanser, okay, Himohim dapat membantu dari segi, dapat membantu bukan merawat. Saya terpaksa bagi tahu benda ni pasal ramai yang salah anggap. Okay. Himohim dapat membantu dari segi rawatan, mempercepatkan rawatan kanser di hospital, okay. Membantu dari segi sistem imun badan pesakit, okay. Membantu, boleh insya-Allah membantu mempercepatkan pemulihan daripada kanser. Anak dia memang dalam rawatan, dah 2 kali buat kemo. Dan masa kemo first tu memang saya suggest dia ambil Himohim. Alhamdulillah, lepas dia buat kemo, dia tak ada simptom-simptom yang teruk selepas kemo tu. Jadi dia sihat.
Cuma dia ada jadi macam naik merah-merah dekat kulit dia. Itu pun sementara je. Lepas tu dia dah okey. Jadi saya cuma tak berani nak suggest lebih daripada 1 sachet. Elok 2. Pagi dengan petang. Okey. Okey, baik. Terima kasih doktor. Cuma itulah yang saya nak katakan sekali lagi ya. Himohim membantu rawatan kanser, membantu dari segi imun sistem, dari segi ketahanan badan pesakit tu. Dan saya harap dia sembuh lah daripada kanser. Pasal saya pesakit kanser ni bila saya tengok mereka, saya rasa ingin membantu lebih daripada apa yang dia orang dapat daripada rawatan di hospital. Okey. Sebab kita dari segi kita di luar hospital ni, kita boleh membantu dari segi yang Puan suggest tadi lah, dari segi suplemen. Okey, terima kasih doktor. Okey. Dr. Tajul, we see you again. Yeah. Okay, I think kita punya lifestyle yang kita practice sekarang, kita tak boleh mengelak daripada bahan-bahan karsinogen. Agree or not? Betul. Macam pembakaran. One simple example lah, water, air yang kita makan dan mandi dan sebagainya dirawat dengan menggunakan klorin. Klorin is a proven carcinogen by WHO. So kita tak boleh mengelak. Apa yang kita boleh membantu diri kita sendiri adalah untuk ambil suplemen seperti Himohim yang boleh mengaktifkan NK cells kita. NK cells kita yang akan identify sel-sel kanser. So it can be a treatment, Himohim can be consumed as a treatment or as a prevention. Sebab kita memang tak boleh elak daripada carcinogen di sekeliling kita. What is your pandangan? Betul dah. Even kalau kita tak pakai macam ubat gigi kan. Ubat gigi macam-macam lah kalau dekat sini. Itu yang saya katakan tadi. Even asap rokok, asap kereta. Okay. Memang kita tak boleh mengelakkan daripada terdedah kepada risiko kanser. Tapi kita boleh menolong diri kita dengan pengambilan suplemen untuk menambahkan imun sistem kita. Thank you, Isyam. Okey, tinggal 7 soalan maksimum. Puan Zalina tanya di sini dan di Facebook, sama ada kolesterol tinggi, apakah suplemen yang Dr. Tajul akan nasihatkan? Kolesterol. Ya. Apa yang susah saya. tak masuk otak saya lagi. Okey, kolesterol lebih kepada pemakanan kita. Macam mana pun saya rasa lebih kepada pemakanan kita, dan dari segi untuk mengelakkan atau mengurangkan, kita boleh ambil suplemen seperti probiotik dan Himohim. Okey. Banyak sini saya suggest probiotik dan Himohim. Betapa pasal saya nampak benda-benda ni membantu kita untuk penyakit-penyakit mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang lain. Okey, kalau boleh ambil apa nama tadi? Probiotik dengan Himohim. Okey, Puan Nunik bertanya, pada zaman musim pandemik ini, sebagai Atomen, kita boleh tak promosikan vitamin C, probiotik, dan bagaimana untuk memulakan sharing kita untuk memperkenalkan produk ini kepada orang ramai? Okey. Vitamin C. Okey, salah satu yang betul-betul diperlukan waktu pandemik sekarang ni. Okey, banyak suggestion daripada doktor-doktor untuk pengambilan vitamin C. Kalau boleh kita ambil vitamin C, dan dalam masa yang sama immune system penting. Immune system, dan di sini produk-produk semua tahu produk-produk yang boleh menambahkan immune system kita, Himohim. Dan kalau boleh kat sini tiga produk yang utama bagi saya, Himohim, probiotik
dan vitamin C untuk pandemik COVID-19 ni. Pasal apa tadi yang saya kata, probiotik membantu penyerapan hemohim di usus dan dalam masa yang sama peranan vitamin C untuk meningkatkan lagi imun sistem itu. Okay. Dr. Tajo, about vitamin C ya, because vitamin C mengandungi fungsi antioksidan. So adakah ia boleh membantu pesakit-pesakit kanser tambah dengan hemohim? Boleh. Bagi saya lah, pendapat saya, ini kebanyakan produk yang membantu imun sistem kita, okay, antioksidan memang membantu dari segi ketahanan badan kita untuk melawan penyakit terutamanya kanser. Jadi tiga produk ni bagi saya just like a must for us lah. Something yang satu lagi macam hemohim ni. Okay. Hemohim bagi saya macam something yang saya boleh biasanya sebelum ni saya kat rumah saya mesti ada Panadol, mesti ada Piriton, antihistamin untuk gatal-gatal dan sebagainya. Dua ubat ni mesti ada. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita sakit kepala, kadang-kadang kita sesama, kita boleh ambil, kita makan. Piriton, okay, antihistamin ni macam sesama, gatal-gatal apa-apa kita boleh makan. Tapi sejak ada hemohim kat sini bukanlah saya nak promote, tapi benda yang elok bagi saya elok ada. Hemohim ni kalau katakan kita terkena gatal-gatal semua, kita boleh ambil tambahan daripada suggestion tadi, satu pagi, satu katakan tengah hari terjadi, kita boleh ambil satu sachet untuk semua, untuk hari elok, untuk sakit-sakit. Tadi ada satu soalan berkaitan dengan sendi, arthritis dan sebagainya. Kan saya rasa hemohim pun elok untuk sakit-sakit tersebut. Kalau sakit kepala, hemohim elok. Sekali makan mungkin akan respon, tapi kebiasaannya bagi saya, kalau saya sebelum ni saya sakit kepala, saya ambil Panadol. Selepas saya tahu tentang hemohim, dia punya fungsi dah, anti keradangan, okay, menaikkan imun sistem. Okay, saya gunakannya untuk diri sendiri. Berkesan. Tapi kadang-kadang kalau dia sakit tu terlalu kuat sangat, terpaksa ambil ubat lain lah. Boleh Okey, tinggal 5 soalan terakhir. Puan Munira tanya, doktor, probiotik nak makan 30 minit sebelum makan atau tak ada selang masa? Kalau boleh ada jarak lah. Saya tak nak bagi tahu berapa minit pasal kadang-kadang dia bergantung pada kita lah. Kadang-kadang kita nak makan, takkan nak tunggu 30 minit lepas tu baru makan. Okey, bergantung pada kita diri sendirilah. Tapi yang suggest at least ada gap. Bagi saya ada gap at least 5 ke 10 minit sebelum kita makan. Even selepas makan pun at least ada gap sebelum kita ambil hemohim. Pasal apa? Pasal saya rasa badan kita, usus kita ni terlalu very orang kata very terlalu menakjubkan pasal dia boleh memproses apa yang kita makan. Kita campur-campur macam mana pun, bila masuk ke dalam badan kita, dia akan proses ini masuk ke sini, ini masuk ke sana, ini diserap dekat sini. Itulah bila usus kita sihat, kita akan rasa sihat. Okey? Berkaitan dengan masa tu, itulah kalau boleh ada gap between pengambilan food supplement dengan makanan. Okey, soalan kita kena cepatkan sedikit lah. Puan Mawar dan Prof Muhyiddin tanya,
Untuk mild stroke boleh tak hemohim membantu? Dan sama ada testimoni tentang mild stroke dengan pesakit tentang mild stroke dengan hemohim. Dan Prof Muhyiddin nak tahu sama ada penyakit darah tinggi dan sedang makan 2 hemohim 2 sachet sehari, bagaimanakah menggunakan pengambilan ubat darah tinggi? Lebih kurang kaitan kan soalan dia? Okey. Stroke. Mild stroke elok. Hemohim elok. Hemohim sesuai untuk proses pemulihan stroke. Okay, nanti saya akan terangkan macam mana dia punya ni. Tapi hemohim memang proses dia elok untuk stroke. Dan berkaitan dengan tekanan darah tinggi, ada kajian menunjukkan yang hemohim berkesan untuk tekanan darah, untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi saya buat kajian, dia tak berapa kesan sebagaimana ubat darah tinggi. Okey. Itu yang saya kata, hemohim bukan ubat. Hemohim bukan ubat, tapi dia ada kesan untuk mengurangkan sedikit tekanan darah tinggi. Saya ada program pengambilan ubat darah tinggi dan pengambilan hemohim. Macam mana kita nak buat untuk mengurangkan dos ubat darah tinggi dan kita boleh menggunakan hemohim dalam proses untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Nanti saya akan share topik berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Pasal ini kajian saya sendiri, okay, berkaitan dengan tekanan darah tinggi, dan saya nampak secara 100% nak katakan hemohim mengurangkan tekanan darah tinggi, itu tidak. Tapi dia boleh membantu. Saya ada program nanti. Okey? Okey Prof, boleh ya? Seterusnya Puan Rozia Arifin tanya, bagi pesakit yang kerap mengalami kencing kotor dan kencing berdarah yang berulang-ulang, pesakit ini lebih kurang 40, pertengahan 40 lah. Dan apakah suplemen yang paling sesuai untuk dimakan oleh pesakit tersebut? Kencing kotor dan kencing berdarah. Kencing kotor ni biasanya jangkitan kuman lah. Jangkitan kuman, dan kita sebab tahu yang so far hemohim boleh digunakan, tapi bagi saya tak berkesan untuk membunuh jangkitan kuman. Tapi dalam proses untuk pemulihan daripada kencing berdarah, hemohim sesuai. Okey, Encik Farid bertanya, pesakit yang berumur 50 tahun, najis, berlendir dan kerap membuang air setiap kali selepas makan. Adakah ini tanda usus yang tak sihat? Dan kedua soalan dia ialah, semasa bulan puasa nanti, apakah waktu yang terbaik untuk makan probiotik? Okey, berak berlendir itu memang menunjukkan yang usus tidak sihat. Dan usus tidak sihat ni, kalau boleh kita cuba ambil probiotik. Dan pada waktu puasa, sebelum sahur tu bolehlah makan probiotik sebelum makan sahur. Itu saya katakan tadi, janganlah anggap lepas 30 minit sebelum makan, kena ada gap lah sikit. At least 5 minit, 10 minit sebelum makan, kita makan sahur, lepas tu puasa. Okey? Okey? Okey, soalan saya rasa dah lebih masa. 3 soalan saja tinggal. Okay. Cik Tri Afan tanya, Ali ni ada alpha thalassemia trait, blood rhesus negatif. Jadi dia tanya doktor, doktor tak galakkan untuk mengambil iron tablet, hanya digalak mengambil folic acid dan tablet dan lain-lain vitamin sahaja. Apakah suplemen yang doktor galakkan? Hemohim boleh tak? Boleh, hemohim, probiotik. Hello. Boleh. Hemohim dengan probiotik. Okey tak Cik Tri? Okey, I think dia tak sempat. Apa? Caroline apa?
Bukan Encik Tri. Ini Cik Tri. Cik Tri Afan dari Kedah. Tak sama, tak apa. Okey, soalan second last Puan Roslina Abdullah tanya, pada awal pengambilan hemohin, beliau mengalami rashes di perut dan lengan gatal-gatal, tapi sekarang dah okey. Ini macam dia sharing lah. Okey. Kadang-kadang setengah orang dia ada respon kepada produk-produk herbal ni, dan kadang-kadang dia boleh tolerate dengan produk tersebut. Okey. Soalan yang terakhir ialah dari Pak Sutikno. Dia nak on mic. Terima kasih. Selamat siang hari ini. Dr. Rachel, ada yang perlu sampaikan. Soalan yang pertama, sebagaimana kemarin saya sharingkan Dr. Rachel, tapi karena suasananya kemarin guru-guru itu di titik. Begini, saudara saya usia 60 tahun, dia itu kalau minum hemohim sama vitamin C, kemarin saya katakan itu mual. Sebenarnya dianya tuh ingin sekali mengkonsumsi hemohim dan atomi, karena dia itu sudah percaya ya dengan kualitas ini. Kira-kira solusinya apa ini? Kemarin Dr. Rachel sempat menyarankan untuk probiotik ya. Jadi kalau katakan orang yang mual, salah satunya boleh makan probiotik dulu, dan kalau dia nak makan hemohim, cuba dia campur dengan air atau jus yang lain lah. Boleh Pak Tri? Ini Okey. Apa? Boleh lah dia. Okey. Terima kasih sarannya. Kami coba. Saya tak nak ambil masa panjang ni. Okey. Caroline? Ya, kita sudah, I think semua soalan sudah dijawab. Hanya lewat 10 minit. Jadi terima kasih semua kerana menghadiri. Tetapi jangan lupa tau, sesi ini adalah setiap hari Sabtu pukul 11 pagi. Dan apakah besok? Siapa tahu tak? Apa sesi seterusnya besok pagi pukul 11? Dengan siapa? Kopitiam dengan Sukan. Ya, betul. Besok ialah bahasa Inggeris dan seterusnya setiap kita selang-seli bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi besok pagi pukul 11. Mr. Chan, you nak cakap apa tak ada nak indication untuk besok you nak? Tak ada. You tak ada. Okey, terima kasih Dr. Tajul. Kalau ada apa-apa soalan lain, awak boleh tujukan dekat Facebook page, kan? Masih live video masih dekat sana. Kalau kawan tak sempat, boleh di sana. Okey? So kita semua pergi makan, dan malam ni ada Encik Ashadi cakap malam ini ada preview sesi pencerahan tim Ashadi. Semua dijemput masuk. Mana Encik Ashadi nak bercakap tak sebelum kita tutup? Encik Ashadi. Mana dia? Tak apa, saya sudah cakap di ada. Okay. So sorry ya. So malam ni tim Puan Kak Zalina kita, iaitu my team, kita membuat preview sesi pencerahan mengenai atomi setiap Sabtu malam pukul 9 malam. So ini untuk orang baru ataupun orang yang tak faham apa itu atomi lah. Sebab kita basically kita ulang-ulang benda yang sama, tapi digalakkan siapa-siapa yang ada new team members yang register for nothing ataupun yang baru nak register atau nak faham mengenai atomi, so jemput malam ni masuk Zoom kita pukul 9. Nanti I bagi link dia nanti. Thank you. So saya harap malam ni ada sekurang-kurangnya ada berapa orang? 100 kan? Encik Ashadi? Okey. Kita selalu bajet 1,000 orang. 1,000. Okey, Zoom account cukup tak? Kena tanya Ben. No, just kidding. Dan okey, Encik Tri cakap lain kali pergi makan nasi padang ayo bisa. Okey, kita bersurai hari ini. Kita jumpa semula malam ini dan besok pagi pukul 11. Terima kasih Caroline. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye. See you.
Habis dah ini.